Sekarang jam telah menunjukkan pukul 3.30 pagi dan sepatutnya sekarang ini saya sudah pun tidur, sudah beristirahat sebab saya telah melalui satu hari yang sangat-sangat panjang. Tapi saya tahu saya tidak akan dapat tidur dengan nyenyak selagi saya tidak meluahkan perkara ini dan berkongsikan dengan anda semua. Kerana apa? Kerana perkara ini memang sangat-sangat merisaukan saya. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, tuan-tuan dan puan sekalian, tonton video yang telah saya petik dari Astro Awani ini. Ringgit mencatatkan penurunan hampir 6% pada separuh pertama tahun ini, sekaligus mendahului kejatuhan dalam kalangan mata wang negara Asia. Manakala ekuiti negara ini dan Thailand adalah yang terburuk dalam pasaran campuran. Memetik laporan Reuters, berdasarkan rekod semalam, kebanyakan mata wang Asia pulih daripada kerugian awal, dengan peso Filipina dan bat Thailand mendahului peningkatan, masing-masing catatkan kenaikan 0.4%. Bagi separuh pertama 2023, ringgit mencatatkan kejatuhan terbesar dalam kalangan negara sedang membangun Asia, apabila ia susut 5.8% disebabkan oleh aliran keluar modal. Kali terakhir ia diniagakan adalah pada 4.67 atau RM4.67 berbanding $1 Amerika, menghampiri paras terendah dalam 8 bulan. Pasaran saham tempatan jatuh sehingga 7.7% dalam tempoh yang sama dan antara negara yang mencatatkan prestasi terburuk di rantau ini. Tuan-tuan dan puan-puan, menurut laporan Astro Awani, ringgit telah dinobatkan sebagai mata wang yang paling lemah bukan sahaja dekat rantau Asia Tenggara tetapi di seluruh rantau Asia untuk separuh pertama tahun 2023 ini. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak awal tahun ini, prestasi ringgit ini memang tidak pernah naik, memang tidak pernah cantik. Sekejaplah ketika bulan Februari tahun 2023 dulu. Dan selepas itu, ia terus menjunam dan menjunam. Bahkan menjunam lebih teruk selepas kadar OPR dinaikkan pada 1 hari bulan Mei hari itu. Dan berita ini muncul selepas berita yang telah mengesahkan bursa kita merupakan antara bursa yang tercorot dekat rantau Asia Tenggara. Kedua tercorot sebenarnya selepas bursa Thailand. Tetapi bursa Thailand yang lebih corot daripada kita itu pun, mata wang mereka iaitu BAS mencatatkan peningkatan sekali dengan peso. Bayangkan tuan-tuan dan sekalian, bursa Thailand lagi corot berbanding dengan kita. Tetapi mata wang mereka lebih kokoh berbanding dengan kita. Kalau anda perhatikan carta yang telah saya sertakan ini, anda dapat lihat secara konsisten ringgit kita melemah berbanding dengan BAS Thailand. Dan perkara ini memang diakui oleh mereka yang menjalankan urus niaga bersama-sama dari Thailand dan sebagainya. Ialah penjual-penjual baju, penjual mainan, mereka yang mengambil barang daripada Thailand untuk dijualkan dekat negara ini. Masing-masing berkata bahawa ringgit kita semakin lama semakin melemah dan keuntungan mereka semakin lama semakin mengecil disebabkan oleh perkara tersebut. Dan benda ini memang sangat-sangat merisaukan kita. Apatah lagi, menurut laporan Awani juga, ekuiti kita di antara yang terlemah di rantau Asia Tenggara ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan benda ini memang telah kerap kali saya utarakan dalam video-video saya berkenaan dengan pelabur-pelabur luar menjual ekuiti-ekuiti mereka dekat Bursa Malaysia. Sehingga ke hari ini, jumlah jualan ekuiti-ekuiti tersebut telah menghampiri angka 4 bilion ringgit. Bermaksud di sini, 4 bilion ringgit dana asing telah dikeluarkan daripada bursa kita. Ringgit kita dijual bernilai hampir 4 bilion ringgit jumlahnya. Kerana itulah ringgit kita melemah, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan semua angka-angka ini sangat-sangat meresahkan dan menakutkan kita. Tetapi soalan yang mungkin saya boleh tanya kepada kerajaan Madani ini, bagaimanakah dengan sekelip mata kita boleh berubah daripada ekonomi yang paling cemerlang di rantau Asia Tenggara pada tahun 2022 dengan pengembangan KDNK sebanyak 8.7% terbaik di rantau Asia Tenggara ini dan dinobatkan sebagai antara negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang paling cemerlang dekat dunia. Bagaimana dalam tempoh 7 bulan ataupun setengah tahun lebih ini kita telah berubah daripada itu kepada keadaan yang kita tengah alami pada ketika ini. Sangat-sangat menyedihkan. Ini di saat para anak papa sentiasa mendakwa bahawa Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini adalah kerajaan yang jauh lebih baik. Kerajaan jauh lebih pandai untuk menguruskan ekonomi negara. Perdana Menteri kita yang juga merangkap Menteri Kewangan juga merupakan Asian Tiger.
mantan Menteri Kewangan terbaik Asia tahun 1997. Itu yang sering diucapkan oleh mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi anda lihatlah pada hari ini, di manakah Asian Tiger pada ketika ini? Adakah Asian Tiger itu telah berubah menjadi Asian Cat? Di manakah Menteri Kewangan terbaik tahun 1997 itu? Adakah pada ketika ini dia masih lagi bersembunyi di dalam gua dan masih lagi tidak muncul-muncul dengan segala idea dan strategi yang lebih mantap? Di manakah pakar formula yang satu ketika dahulu begitu bangga mengatakan bahawa dia ada macam-macam formula untuk ekonomi negara kita ini? Dan selepas menjadi menteri, terus dia dengan formula-formula dia sekali hilang. Entah ke mana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di saat kerajaan ini masih lagi cuba untuk membina naratif-naratif yang tidak begitu tepat, di saat Perdana Menteri kita masih lagi cuba untuk membina persepsi konon-kononnya beliau ini memang hendak memerangi rasuah, sakau. Itu sahaja yang diratikan oleh mulut beliau sehinggalah ke hari ini. Ditanya berkenaan dengan vision ekonomi, dia jawab tentang nak lawan sakau, nak lawan rasuah. Ditanyakan tentang adakah terdapat perancangan oleh Perdana Menteri dan juga kerajaan negara ini untuk menjadikan negara sebagai sebuah negara yang begitu berdaya saing pada masa akan datang. Yang dijawabnya ialah minta nombor telefon student. Benda-benda ini sangat-sangat mengecewakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda sering bertanya, kenapa saya selalu membuat video mengkritik kerajaan Madani ini? Inilah dia. Kritikan-kritikan kita bukanlah kritikan yang tidak berasas. Sebaliknya kritikan kita adalah berlandaskan kepada fakta, berlandaskan kepada data, berlandaskan kepada bukti-bukti yang memang terbentang di hadapan mata. Tetapi dalam masa yang sama juga, bukanlah kita buat semua ini semata-mata untuk tebuk atap dan sebagainya. Kita cuma mengharapkan, will the real government please stand up? Kerajaan yang sebenar yang mungkin selama ini masih lagi terlena dengan keindahan jawatan, keempukan kerusi di pejabat masing-masing. Kita harap sangat mereka ini bangkit daripada lamunan mereka, bangkit daripada lena mereka, bangkit daripada mimpi mereka. Tolonglah uruskan negara ini dengan baik. Berhentilah berretorik. Berhentilah mengeluarkan naratif-naratif yang pelik-pelik. Berhentilah cuba untuk membina imej itu, imej ini, persepsi itu, persepsi ini. Tolong buat kerja anda sebagai Perdana Menteri, buat kerja anda sebagai Menteri Kewangan, buat kerja anda sebagai Menteri Ekonomi, buat kerja anda seperti kerajaan Malaysia. Ekonomi kita sedang berada dalam keadaan precarious. Pelaburan yang digebar-gemburkan masih lagi tak nampak kunjung tiba. Peluang pekerjaan semakin lama semakin mengecil. Begitu ramai sekali rakyat yang sedang mengalami masalah kewangan. Tidak dibantu dengan penarikan segala subsidi dan juga bantuan. Bil elektrik pun melampung pada ketika ini. Banyak sekali masalah-masalah yang berlaku sama ada secara domestik ataupun secara luaran yang melibatkan negara kita yang memerlukan penyelesaian segera, penyelesaian yang tuntas. Kita mahukan ahli-ahli politik yang more working, less politicking. Macam kita sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan sekalian, kita ulang kembali apa yang telah dinyatakan oleh media dan juga oleh orang-orang yang memerhati ekonomi negara kita ini. Ringgit kita tercorot di rantau Asia untuk separuh pertama tahun 2023. Bursa kita adalah kedua tercorot dekat rantau Asia Tenggara untuk tahun 2023 sehingga ke bulan 6. Equity kita antara yang terlemah di rantau Asia Tenggara ini bersekali dengan Thailand. Tetapi dalam masa yang sama juga, bas Thailand terus mengukuh berbanding dengan ringgit kita. Dan banyak lagi perkara, seandainya kalau saya sebutkan, pasti akan membuatkan ramai orang yang sakit jantung, darah tinggi dan tidak mampu untuk berfikir dengan waras. Sekali lagi, video ini bukanlah untuk menghentam sembrono. Tetapi video ini untuk menyedarkan anda semua, tak kiralah parti apa pun yang anda sokong, tentang keadaan yang tengah berlaku di negara kita pada ketika ini. Dan kita harapkan kepada Menteri Komunikasi dan Digital, Saudara Fahmi Fadil, sahabat saya, tolong kali ini janganlah minta media untuk menurunkan berita-berita seperti ini. Jangan sekat akses-akses ini. Rakyat perlu tahu keadaan sebenar. Bangkai gajah tidak akan mampu untuk ditutup dengan nyiru. Mulut tempayan tidak akan mampu untuk ditutup dengan pinggan. Jikalau anda cuba untuk menutup segala kelemahan ini, sapukan ke bawah karpet, lambat laun ianya akan tercetus juga, ianya akan viral juga. Kerana apa? Kerana rakyat sekarang semakin lama semakin bijak untuk mencari informasi-informasi yang sahih, tidak hanya mengharapkan informasi yang disuapkan ke mulut mereka sahaja. Untuk mengakhiri video ini,
Sekali lagi saya seru kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kepada para menteri-menteri, tolong bertindaklah segera. Keluarkan vision dan juga dasar ekonomi yang benar-benar mantap dan bukan sekadar bergantung kepada naratif ekonomi. Berhentilah berpolitiking. Berhentilah mengeluarkan persepsi-persepsi. Berhentilah menumpukan usaha semata-mata untuk mengekalkan kuasa. Sebaliknya, tolong tunaikan kata-kata anda. Bila anda punya kerajaan, tugas anda ialah membela rakyat. Tetapi saya hanyalah insan yang kerdil, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hanya mampu untuk menyampaikan saranan, pesanan dan juga cadangan serta nasihat kepada kerajaan Madani ini. In the end of the day, kerajaan ini adalah kerajaan mereka. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.